Assalamualaikum, nama saya Aisyah Nabila binti Zainal Abidin. Baiklah, pada hari ini kumpulan saya akan membentangkan alat bantu mengajar yang telah kami hasilkan. Sebelum tu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu alat bantu mengajar atau lebih dikenali sebagai ABM dalam kalangan guru. Okey, alat bantu mengajar ini merupakan satu alat pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Melalui alat ini, membantu guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bersama kanak-kanak. Alat ini sememangnya memudahkan guru bagi memastikan kanak-kanak ini fokus dalam kelas sepanjang aktiviti pembelajaran berlangsung. Jadi berdasarkan arahan tugasan yang telah kami peroleh, kami telah menghasilkan satu alat bantu mengajar berkaitan dengan pendidikan Islam yang sangat membantu guru dalam menarik minat dan fokus kanak-kanak. Jadi, mari kita lihat. Okey, untuk nama ABM, kami telah memilih nama halal atau haram. Okey, halal atau haram ni kami pilih disebabkan atas faktor-faktor memikirkan tentang objektif yang perlu kanak-kanak capai sepanjang menggunakan ABM ni dengan hasil itulah yang tadi tu lebih kepada dapat ke tak dapat kanak-kanak capai objektif tu, iaitu membezakan makanan dan minuman yang halal dan haram. Okey. Terusnya untuk ciri-ciri ABM ni, dia lebih berkonsepkan kepada kuis. Okey. Macam mana kuis ni? Okey, guru akan membacakan soalan-soalan kepada soalan-soalan mengenai makanan yang halal, haram, minuman yang haram, halal, dan kanak-kanak perlu meneka sama ada ianya haram atau halal. Contohnya kinzi, adakah kinzi tu halal atau haram? Jadi kanak-kanak perlu membaling highlighter ke dalam cawan yang halal atau haram. Contoh tadilah kinzi, so kalau kanak-kanak rasa kinzi tu haram, dan baling dekat cup yang haram tu, cawan yang haram tu. Lepas tu ciri-cirinya lain ni, dia permainan ni tidak berbahaya kepada kanak-kanak sebab tak ada penglibatan alatan-alatan tajam seperti pisau, gunting dan peralatan-peralatan yang berbahaya seperti hot glue gun, contoh macam tu kan. Lidi pun tak ada, dia just fokus kepada motor halus kanak-kanak dan kognitif. Kanak-kanak boleh beza atau tidak, dan kanak-kanak boleh baling dengan tepat atau tidak, macam tu. Selanjutnya, objektif daripada ABM ni. Okay, objektif yang ingin kami capai ialah kanak-kanak pada akhir pembelajaran dapat membezakan makanan dan minuman yang halal dan haram. Okay, selain itu, aktiviti ini juga bertujuan untuk membantu kanak-kanak mengenal pasti yang mana yang halal, yang mana haram makanan dan minuman lah. Selain itu, guru ni juga boleh menerangkan sambil berteka-teki mengajar kuis tu. Cikgu juga boleh menerangkan macam mana, kenapa sebab makanan dan minuman itu haram, tak boleh dimakan dan tak boleh diminum. Contoh, misal kata kinzi, kenapa kita sebagai orang Islam tak boleh makan kinzi? Okay, cikgu akan terangkan lepas kanak-kanak tu lah baling tu. Cikgu akan terangkan sebabnya kinzi ni ada satu cacing macam tu, dalam badan dia tu ada cacing yang tak kira buat macam mana pun dia tak akan mati, dan itu akan perlahan-lahan merosakkan sistem organ kita. Contohnya dia parasit dan dia makanlah benda dalam perut kita dan dia tak akan mati. Nanti akan memudaratkan kita. Disebabkan itulah kinzi itu haram. Alat bantu mengajar ini memberikan banyak kelebihan kepada kanak-kanak. Antaranya ialah yang pertama,
Kanak-kanak dapat membezakan antara makanan halal dan haram untuk dimakan. Kerana melalui permainan ini juga, kanak-kanak dapat mengasah pemikiran untuk berfikir secara logik dan lebih mendalam. Kelebihan yang kedua ialah alat bantu mengajar ini disediakan dengan beberapa soalan dan soalan tersebut diambil oleh kanak-kanak sendiri secara rawak. Dengan adanya alat bantu mengajar seperti ini dapat mengukuhkan kefahaman dan ingatan kanak-kanak mengenai makanan halal dan haram. Yang ketiga, alat bantu mengajar yang disediakan juga menggunakan beberapa warna untuk menarik perhatian kanak-kanak fokus dalam pembelajaran. Dan akhir sekali, kanak-kanak dapat menanam sikap yakin diri dan berani. Hal ini berlaku kerana soalan yang mereka perolehi bergantung terhadap pemikiran kanak-kanak sendiri untuk menjawabnya. Ini merupakan ABM yang telah kami sediakan. ABM ini tentang makanan haram dan makanan yang halal untuk dimakan. ABM ini terdapat 4 soalan, iaitu soalan pertama ialah adakah kucing halal atau haram dimakan? Yang kedua soalan, adakah haram ke halal makan ayam yang tidak disembelih? Seterusnya ialah adakah ayam halal untuk dimakan? Dan terakhir, adakah khinzir haiwan yang halal atau haram dimakan? Cara penggunaan ABM ini adalah guru meletakkan satu soalan. Guru akan menampal soalan di sini dan meminta kanak-kanak membaca soalan tersebut supaya kanak-kanak lebih faham apakah soalan yang telah ditampal oleh guru. Mari kita baca bersama-sama. Soalannya, adakah khinzir haiwan yang halal atau haram dimakan? Khinzir ni halal ke haram untuk dimakan? Jawapannya adalah haram. Kalau jawapannya haram, kanak-kanak perlu memasukkan marker ke dalam cawan haram. Kanak-kanak diberi 3 kali percubaan untuk memasukkan marker ke dalam kotak haram. Jika kanak-kanak gagal, walaupun sudah 3 kali percubaan untuk memasukkan ketiga-tiga marker ni ke dalam cawan haram, bermakna kanak-kanak tidak akan mendapat mata. Guru akan membuka soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang seterusnya adalah adakah ayam halal untuk dimakan? Jika kanak-kanak memasukkan salah kotak, contoh kanak-kanak meletakkan pada kotak haram, maksudnya kanak-kanak salah lah. Jawapannya adalah halal. Jadi kanak-kanak tidak akan mendapat mata juga di situ. Soalan juga akan ditukar selepas guru membetulkan apa yang salah. Jadi guru akan menerangkanlah kepada kanak-kanak bahawa ayam ini boleh dimakan dan halal. Dan caranya adalah sama kan. Guru akan meletakkan soalan dan seterusnya. Itu saja. Kesimpulan, makanan adalah merupakan suatu keperluan fisiologi yang mesti dipenuhi untuk kehidupan. Pengambilan makanan yang tidak seimbang atau tabiat pemakanan yang tidak sihat boleh menyebabkan seseorang itu berhadapan dengan pelbagai jenis penyakit. Oleh itu, dalam menghasilkan produk makanan masa kini telah menimbulkan pelbagai isu halal haram. Kebanyakan isu yang timbul kini adalah berkaitan dengan bahan bersumber khinzir. Selain itu, penggunaan alatan moden dalam sembelihan juga turut menjadi polemik. Ini kerana sekiranya sembelihan tidak patuh syariah, ia akan menukar status haiwan tersebut kepada haram untuk dimakan dan dimanfaatkan. Oleh yang demikian, daripada alat bantu mengajar yang kami lakukan, kanak-kanak dapat mengetahui makanan-makanan
halal dan haram. Selain itu, kanak-kanak dapat membezakan di antara makanan yang halal dan haram. Kanak-kanak juga dapat menentukan ciri-ciri binatang yang halal dan haram. Di samping itu, kanak-kanak tidak akan terkeliru antara binatang halal dan haram. Contohnya, kucing dan anjing yang mempunyai sifat yang sama. Kanak-kanak dapat mengetahui sumber dari sesuatu makanan sekiranya makanan itu diperbuat daripada binatang yang haram. Maka kanak-kanak tidak akan menyuruh ibu bapa membeli makanan tersebut. Contohnya seperti makanan ringan yang diperbuat daripada sumber yang tidak halal.